Didik TV KPM. Dan dalam segmen ini kita akan fokus kepada soalan berformat membuat keputusan. Cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih Chris. Kalau kita tengok kemahiran-kemahiran menjawab kertas 2, okey, ini saya tulis dalam bahasa yang mudah sebenarnya. Okey, cikgu. Kalau dalam format SPM sebenar dia ada istilah-istilah sendiri. Okey, kalau kita tengok ada banyak kemahiran-kemahiran yang perlu murid kuasai. Jadi kita nak fokus kepada beberapa seperti tadi Chris kata kita nak membuat keputusan. Tapi sebelum tu ulang kaji sikit. Okey. Kalau tak ada tu senang nak jawab soalan. Okey, saya mengambil topik keelektrikan, okey, di mana kita tengok kenapa elektrik, saya suka elektrik. Sebab kalau tengok daripada analisis daripada 2003 sampai 2020 tahun lepas. Ya. Kita tengok elektrik hampir tak pernah gagal lah keluar dalam SPM. Alamak, sorry. Tertekan. Okey. Jadi kalau kita tengok dah lah dia tak pernah miss lah. Ada tak pernah gagal nak keluar dalam SPM. Yang kedua, kalau kita tengok 7.2 iaitu topik rintangan hampir setiap tahun dia keluar. Sampai tahun lepas pun keluar. Okey. Jadi apa kata kita fokus kepada topik ini. Mudah-mudahan kod-kod rezeki murid-murid kita tahun ni. Okey. Yang pertama kita cerita tentang rintangan dawai. Okay, ini ialah alat pemanas di mana arus elektrik akan masuk melalui bekalan kuasa dan masuk ke dalam gegelung pemanas. Okey. Isu dia ialah bila arus lalu dekat wayar penyambung ini, dia tak panas. Tapi bila arus masuk ke gegelung pemanas ni, baru jadi panas. Kenapa masa lalu dekat sini tak panas? Kerana ia diperbuat daripada wayar yang rintangannya rendah. Manakala untuk gegelung pemanas diperbuat daripada wayar yang rintangan tinggi. Jadi, rintangan rendah dan tinggi ini yang kita nak fokuskan sekarang. First, kita tengok rintangan tinggi. Apa kelemahan dia? Rintangan tinggi? Dia akan menghasilkan haba, panas. Macam laptop kita kan panas. Itu adalah rintangan tinggi dalam tu. Okay, kebaikan dia apa? Kebaikan dia panas juga. Macam mana keburukan panas, kebaikan panas? Keburukan panas bila kita tak nak. Contoh kita buat mentol. Mentol cahaya, tapi pada masa yang sama ada haba. Kita tak nak haba tu. Betul. Jadi dia menjadi kelemahan lah. Tapi kalau kita nak buat pembakar roti, memang kita nak haba. Jadi dia menjadi kebaikan. Okey. Apa yang saya nak sampai kat sini ialah kerintangan tinggi, kawan dia memang haba, panas. Itu je kita kena ingat. Jadi, kita kembali. Apa ciri-ciri wayar rintangan rendah? Kalau kita tengok wayar penyambung ni, diameter dia besar. Wayar yang tebal, okey. Dia tidak panas lah. Biasanya wayar pendek dan diperbuat daripada wayar kuprum. Ini ialah contoh-contoh ciri-ciri rintangan rendah. Manakala ciri-ciri wayar ataupun dawai rintangan tinggi, kalau kita tengok diperbuat daripada nikrom. Murid kena ingat, kalau yang rintangan rendah kuprum, nikrom ialah untuk wayar rintangan tinggi. Okey, ciri-cirinya lain, panjang, diameter kecil ataupun kita panggil nipis. Isunya ialah nipis ke? Nipis ke tebal? Ini ialah elemen pemanas dalam cair elektrik. Tebal, cikgu? Tebal. Tapi kenapa tadi tulis nipis? Jadi ini yang murid selalu salah faham dekat sini. Sebenarnya yang kita nampak tebal ini, ialah penutup luar. Dia punya cover sahaja. Sebenarnya dekat dalam itulah yang ada wayar nikrom tersebut. Dan dalam tube ini kita tengok wayar nikrom bergulung-gulung, panjang dan nipis. Ini yang kita nak. Okey. Jadi kalau kita tengok ni contoh buktinya, ada gambar, dia potong elemen pemanas, kan? Dia nampak dekat dalam ni ada wayar nikrom yang bergulung-gulung. Jadi inilah wayar nikrom tersebut, elemen pemanas tersebut. Okey, ini contoh filament mentol di mana kita nampak bila dia panas, dia rintangan tinggi bila panas sehingga kemerah-merahan menyala. Itu yang diperbuat mentol. Okey. Berlainan pula dengan fuse. Fuse dia ada satu wayar dekat sini. Apabila arus yang terlalu tinggi melebihi 5 ampere, dia akan kemerah-merahan menyala dan akhirnya dia putus. Sebab fuse ini dia nak memutuskan litar apabila arus melebihi. Jadi kalau kita tengok contohnya, bila arus yang tinggi, dia putus. Tadi mentol dia menyala, yang ni dia putus. Maknanya fungsi dia berbeza tapi dia punya konsep dia sama. Okey, dah pandai dah sikit? Dah ada idea sikit? Okey, kita masuk membuat keputusan. Macam mana nak membuat keputusan tu? Okey, ini contoh soalan membuat keputusan. Okey. Dia akan bagi beberapa pilihan. Kita ada elemen pemanas P, Q, R dan S. Dan dari sini dia minta kita pilih yang mana paling bagus untuk menghasilkan kuantiti haba yang banyak. Jadi dia dah bagi beberapa kita panggil aspek. Yang pertama struktur dawai. Kita kena pilih yang mana yang paling sesuai antara wayar garis lurus dengan yang gegelung. Kita minta murid pilih sahaja. Untuk elemen yang pertama. Yang kedua, jenis dawai. Jenis dawai yang mana bagus?
Kalau tadi kita kata dawai gergelung. Jenis dawai yang nikrom tadilah. Kita baru ulang kaji tadi, nikrom. Yang ketiga, luas keratan rentas. Ketebalan dia. Nak mana? Nak besar nipis? Nipis. Yang nipis tadi. Jangan jawab yang besar kan. Kita confuse tadi. Okey. Kita dah pilih. Last sekali, baru kita tengok elemen pemanas yang mana paling sesuai. Kalau kita tengok pilihan yang paling banyak ialah S. Jadi begitu sahaja sebenarnya cara murid nak jawab. Kita tak perlu cerita panjang-panjang. Ni nak pilih mana? Ini yang pilih mana? Dan seterusnya kita pilih elemen pemanas yang mana. Gitu cara jawab. Okey. Ini tadi. Ini dah soalan struktur. Dia dah bagi ruangan jawapan. Kita dah pilih. Jadi kita bagi sebab sahaja. Kenapa nak dawai gergelung? Kerana dia lebih panjang. Tadi kan ciri-ciri. Kenapa nak dawai nikrom? Kerana rintangan dia tinggi. Kenapa luas keratan rentas kecil? Kita hanya bagi sebab sahaja. Okey, ini saya rasa mudah. Biasa murid jawab. Okey. Isu dia ialah aras rendah. Kita ada beberapa contoh. Yang pertama contoh soalan aras rendah. Macam mana aras rendah? Okey. Pertama kita nak beritahulah. Soalan ini ialah soalan kebat. Soalan berfikir aras tinggi. Tetapi soalan berfikir aras tinggi pun boleh diberi soalan yang mudah, soalan yang susah. Ini ialah contoh soalan yang mudah lah. Aras kesukaran yang rendah. Kenapa kita kata dia rendah? Kerana semua aspek telah dinyatakan. Ni, jenis cermin, pilih je mana sesuai. Saiz cermin, pilih sahaja. Maknanya dia dah bagi 1, 2, 3, 4 dan dia minta murid pilih. Maknanya ini dikategorikan sebagai soalan yang mudah. Okey. Jadi macam mana cara nak jawab? Minta maaf. Lupa tekan. Okey. Cara jawapan dia, kita akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan yang aras tinggi. Macam mana contoh soalan aras tinggi? Nampak? Dia suruh pilih juga. Tapi dia tak bagi tahu apa aspek. Tadi dia suruh pilih, kita nak cermin mana. Ni. Sekarang kalau kita tengok, apa beza 1, 2, 3, 4 ni? Kita sendiri yang perlu tentukan aspek dia. Dari segi apa? Kita nak tengok apa perbezaan, dari segi apa? Kalau Chris nampaklah, kalau Chris nampak, sekali pandanglah, apa nampak perbezaan yang kita boleh... Susah nak nampak je sebenarnya. Dari segi apa? Tak nampak jauh sangat. Okey, kita bagi contoh. Nampak tak dia punya wire tak sama kan? Sambungan dia. Litar dia. Jenis sambungan. Aspek yang kita nak tentukan. Okey. Kalau kita tengok lagi, ada wire nipis, ada wire tebal. Maknanya aspek yang kedua dari segi ketebalan wire. Nampak? Ini aspek yang kita nak keluarkan. Tadi dia suruh pilih je. Sekarang kita nak kena tentukan dulu. Okey, yang seterusnya voltan bekalan sebab kat sini 240 volt. Okey, dekat sini ada 200 volt. Dari situ voltan bekalan. Lagi kita nampak lagi apa yang tak sama. 15 ampere. Fuse cikgu. Fuse, betul. Fuse yang mana sesuai nak digunakan. Nampak? Last sekali barulah kita nak pilih M ke L, K dan J. Nampak? Jadi ini yang membuatkan dia menjadi aras tinggi. Tak ada markah pun ni sebenarnya. Tak ada markah pun. Tapi dari sini murid dah nampak. Jenis sambungan dia nak sebut yang mana. Ketebalan wire dia nak sebut yang mana. Jadi dari sinilah yang memerlukan murid berfikir dengan lebih jauh. Alright. Faham. Macam mana nak jawab? Okey, contoh jawapan 1. Ni. Dah nama pun soalan esei. Ramailah budak buat karangan. Murid-murid ni buat karangan. Tak apa, tak salah. Tak salah. Tapi kita galakkan. Sebab cikgu fizik ni dia bukan cikgu bahasa. Jadi bila tengok karangan panjang-panjang ni kadang pening sikit. Jadi kita galakkan murid menjawab dengan menggunakan kaedah jadual. Aspek, tadi aspek kita dah sebut tadi. Betul. Cadangan. Apa cadangan murid tadi? Ketebalan dawai tadi. Nak tebal ke nak nipis? Tengok apa yang kita nak buat tadi. Jadi cara jawab yang macam ni yang kita nak. Okey. Ini yang kita penting ni. Kesilapan murid. Apa kesilapan? Yang ni murid-murid kena tengok betul-betul. Sebab murid selalu buat benda ni. Yang pertama dia terangkan semua pilihan. Dia cerita pemanas P mempunyai struktur dawai yang lurus. Dia cerita P, semua cerita. Lepas sudah habis satu perenggan, pemanas Q pula macam mana. Ini semuanya membazir masa dan membazir markah. Tak ada markah pun kalau cerita macam ni. Okey. Yang kedua, menyatakan nilai yang dipilih. Macam mana tu? Contoh, kita nak piring parabola. Yang mana paling sesuai? Contoh kita ambil ni, diameter. Murid pun jawab, diameter piring parabola. Yang mana paling sesuai? Antara 10, 5, 7 dengan 12 meter ni, dia pilih 12 meter. Okey. Sebab apa? Sebab lagi banyak isyarat boleh diterima. Bunyi macam betul. Tapi sebenarnya kalau boleh, jangan nyatakan nilai. Sebaliknya kita kata, besar. Jangan tulis nilai. Nilai itu dia akan tak dapat markah, rugi. Kita nak yang besar. Nilai itu tak kisah. Sebab 10 pun besar juga. Gitu. Okey.
Dan kesilapan murid yang ketiga, menyatakan sebab dalam soalan. Ini selalu kita nampak. Contoh, dawai gegelung. Sebab apa? Lebih banyak haba dihasilkan. Dawai gegelung tadi betul. Tapi sebab kita tak nak terima. Kenapa tak boleh terima? Kerana dalam soalan kata menghasilkan haba yang banyak. Jadi, kenapa nak dawai gegelung? Kerana haba yang banyak. Jadi, kita tak boleh nak terima. Maknanya membazir kat situ. Okey. Jadi, ada apa-apa soalan tak? Kod lah. Tak ada cikgu. So far, so good. Itu dia perkongsian untuk soalan berformat membuat keputusan untuk kertas 2 fiziks. Didik TV KPM